Okey, Assalamualaikum. Hari ini kita akan mendengar sedikit perkongsian daripada adik Nur Damia Safia dari kelas 5 Ibn Sina. Okey Damia, boleh awak perkenalkan diri awak dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Damia Safia binti Muhammad Azwan dari kelas 5 Ibn Sina. Pada hari ini saya akan berkongsi tentang 3 buku ini. Sebut je. Bijak Belajar, Budi Masuk Kampung, Pesan Mama. Okey, baik. Jadi boleh Damia ceritakan tentang ketiga-tiga buku ni? Serba sedikit tentang ketiga-tiga buku. Membaca. Okey, buku ni. Buku ini merupakan sebuah karya novel grafik yang ditulis oleh Melly Melinda. Buku ini diterbitkan pada 2014 oleh anak Muslim Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 150 muka surat. Buku Pesan Mama mengisahkan seorang budak lelaki yang bernama Haziq yang berumur 9 tahun yang sering bertelaga dengan adik perempuannya, Nur Nadra Aira yang berumur 5 tahun. Sebagai seorang abang, ada kalanya perasaan Haziq terusik seperti dipinggirkan oleh mama dan ayah kerana sering terpaksa berada dengan adiknya. Pernah suatu ketika, kesabaran Haziq teruji apabila adiknya merosakkan barang kesayangannya. Justeru, mama selalu menitipkan pesanan-pesanan kepada Haziq untuk mendidiknya menjadi seorang anak yang baik dan menurut kata. Terdapat banyak pesanan yang disampaikan dalam buku Pesan Mama ini. Antaranya ialah sentiasa bersabar, sentiasa tolong menolong, bersikap rajin, sentiasa berjimat cermat, menunaikan solat, ikhlas dalam apa jua perkara yang dilakukan dan juga sentiasa berdoa. Seterusnya, saya akan membuat resensi buku berjudul Budi Masuk Kampung. Buku ini merupakan sebuah karya novel grafik yang ditulis oleh Sherif Azrin. Buku ini merupakan salah satu siri hikayat Budi. Buku ini diterbitkan pada 2014 oleh anak Muslim Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 160 muka surat. Buku berjudul Budi Masuk Kampung mengisahkan seorang budak lelaki yang bernama Budi atau nama panjangnya ialah Said Budi Hikayat bin Said Muhsin. Budi merupakan seorang pelajar yang pintar, tetapi dia dikenali dengan sikapnya yang suka membuli sama ada di rumah maupun di sekolah. Kisah ini bermula apabila Mama dan Budi membuat keputusan untuk pergi menunaikan umrah, maka Budi dan adiknya Dik Shah dihantar pulang ke kampung papanya selama 2 minggu. Budi yang tidak suka tinggal di kampung bapanya selama 2 minggu mencari pelbagai alasan agar Mama dan Papa membenarkan tinggal di rumah sendirian tetapi tidak berjaya. Akhirnya Budi terpaksa menurut perintah kedua ibu bapanya. Pada minggu pertama di kampung, Budi memberontak dan tidak mendengar kata nenek dan datuknya. Kerana sikapnya yang masih lagi ingin memberontak, walau bagaimanapun sikapnya mula berubah apabila berkenalan dengan 3 orang rakan barunya bernama Mat, Apple dan Sharif. Sikap Budi juga mula berubah terhadap nenek dan datuknya. Budi mula mengikut atuknya ke surau, ke kebun. Budi juga sudah pun mula meluangkan masa. Buku yang saya terangkan seterusnya ialah buku berjudul Kaki Tidur Skor A. Buku ini merupakan sebuah karya novel grafik yang ditulis oleh Ain Masara dan Azani Fitri. Buku ini merupakan salah satu siri bijak belajar dan diterbitkan pada 2014 oleh Bling Book Sendirian Berhad. Buku ini mengandungi 106 muka surat. Saya memilih buku ini kerana ceritanya yang berkisah tentang seorang pelajar yang mana juga merupakan seorang pelajar di sekolah. Buku Kaki Tidur Skor A ini mengisahkan seorang pelajar Eropah yang bernama Sarah. Sarah merupakan pemain terhebat dan juga kapten bagi pasukan bola jaring Sri Bangsar. Aksinya di gelanggang sering kali membuatkan pasukan lawan gerun.
Impian Sarah cuma satu. Dia ingin menunaikan hasrat arwah kakaknya untuk membawa pasukan bola jaring sekolah sehingga ke peringkat negeri. Walaupun hebat di langkah bola jaring, tetapi Sarah umpama putri beradu di dalam kelas. Setiap kali waktu pelajaran, mata Sarah pasti akan menjadi kuyu dan mengantuk. Perkara ini amat merusingkan Sarah kerana pihak sekolah telah menetapkan syarat yang sama. Semua atlet sekolah perlu menduduki satu ujian khas yang lulus dalam ujian tersebut. Menyedari dirinya yang lemah dalam pelajaran dan sikapnya yang sukar untuk fokus dalam kelas telah membuatkan Sarah menjadi bimbang dan khawatir akan nasib dirinya. Walau bagaimanapun, Sarah sungguh beruntung kerana memiliki 3 orang sahabat karib yang sudi membantunya menghadapi masalah mengantuk di dalam kelas. Berbagai cara dan tips telah dikongsikan oleh rakan-rakannya, malangnya tidak ada satu pun yang berhasil. Malahan, pelbagai perkara pula yang berlaku seperti didenda berdiri di atas kerusi kerana membuatnya guru mereka terkentut di dalam kelas gara-gara perut kosong, dan tips itu juga turut membuat Sarah terpaksa mengambil cuti sakit kerana lebam di badannya. Hasil usaha rakan-rakannya yang sedang membantu serta memberikan tips-tips berguna telah menyebabkan Sarah berjaya memperoleh keputusan yang cemerlang. Malahan, Sarah juga berjaya membawa pasukan bola jaringnya ke peringkat negeri seperti mana yang telah dijanjikan kepada arwah kakaknya. Usaha tangga kejayaan. Begitulah yang dapat dikatakan tentang Sarah yang merupakan kaki tidur tetapi demi mencapai sesuatu yang diinginkan, Sarah telah berusaha dengan bersungguh-sungguh sehingga berjaya. Okey, baiklah. Okey, sekarang boleh Damia beritahu buku manakah yang menarik perhatian Damia? Saya memilih buku Soma ini kerana buku ini amat dekat dengan saya. Hal ini kerana pesanan yang disampaikan oleh Mama Haziq juga turut disampaikan oleh mama saya kepada saya. Selain itu, buku ini juga sangat menarik untuk dibaca. Ini kerana ilustrasi yang terdapat dalam buku ini sangat menarik perhatian untuk saya membacanya dengan lebih lanjut. Walaupun buku ini tidak mempunyai tulisan berwarna, tetapi gaya penceritaan yang disampaikan oleh penulis amat bersesuaian dengan peringkat umur saya. Okey, boleh Damia ceritakan sedikit tentang watak yang Damia gemari dalam buku ini? Saya amat menyukai watak Haziq dalam buku Pesan Mama ini. Hal ini kerana penulis telah menggambarkan Haziq sebagai seorang yang baik hati serta mendengar kata. Selain itu, Haziq juga seorang yang taat kepada perintah Allah seperti menunaikan solat. Haziq juga seorang yang sabar terutamanya apabila melibatkan adiknya. Walaupun ada kalanya Haziq hilang kesabaran kerana adiknya, tetapi dia sentiasa ingat akan pesan mamanya supaya tidak bergaduh dan sentiasa bersabar dengan adiknya yang masih kecil. Saya juga menyukai watak Haziq ini kerana dia suka menolong orang lain seperti ibu bapanya serta rakan-rakannya. Oleh sebab itulah saya amat menyukai watak Haziq ini. Saya juga ingin mempunyai sikap seperti watak Haziq. Okey, baik. Jadi apakah pengajaran yang dapat diperoleh daripada buku Pesan Mama? Pengajaran yang didapati daripada buku Pesan Mama ini ialah yang pertama, kita perlulah sentiasa mendengar kata kedua ibu bapa kita atau mereka yang lebih tua. Contohnya, Haziq yang sentiasa mendengar kata mamanya, segala pesanan yang dititipkan oleh mamanya sentiasa diikuti oleh Haziq dalam kehidupan sehariannya. Kedua, sebagai seorang Muslim, kita perlulah mentaati perintah Allah seperti menunaikan solat. Ketiga, perbuatan yang baik pasti akan mendapat ganjaran. Jadi kita perlulah sentiasa melakukan amalan yang baik seperti membantu ibu bapa kita, guru-guru, rakan-rakan dan juga mereka yang memerlukan. Okey, jadi apakah nilai yang boleh diambil dalam buku ini yang bersesuaian dengan Damia? Pada pendapat saya, nilai yang paling bersesuaian dengan saya yang terdapat dalam Pesan Mama ini ialah nilai tolong menolong. Saya memilih buku nilai ini kerana saya juga suka membantu ibu bapa saya dalam rumah dan rakan-rakan saya di sekolah. Bagi saya, membantu orang lain bukan sahaja memudahkan saya juga, tapi
juga memudahkan orang yang ditolong. Saya suka menolong ibu bapa yang dalam melakukan kerja rumah seperti membasuh pinggan dan mengemas rumah. Selain itu, saya juga suka membantu rakan-rakan saya dalam kesusahan. Okey, baik. Terima kasih Dania.